Okey, hari ini kita akan melihat satu lagi family utama di Semenanjung Malaysia, iaitu family Rhizophoracea ataupun lebih dikenali kalau di negara kita adalah family Bug. Okay, ia daripada order Myrtales, mengandungi 16 genus dengan 120 spesies. Namun di Semenanjung Malaysia kita ada 9 genus yang utama. Rhizophora, Syrops, Caralia, Candelia, Pelacalix, Bruguera, Genotrichis, Hydrangeera dan Xylocarpus. Namun ia yang paling utama ada dua jenis, iaitu Rhizophora dan Bruguera. Family Rhizophoraceae ini sangat penting. Okay? Antara kepentingannya adalah 7 yang disenaraikan di sini, iaitu sebagai benteng daripada tsunami, ombak dan banjir. Ini ia salah satu merupakan perlindungan kepada negara kita atau pantai perairan kita dan Semenanjung Malaysia daripada tsunami. Sebelum tsunami melanda daratan, kita ada dah bentengnya, iaitu hutan bakau ataupun daripada family Rhizophoraceae. Dia juga digunakan dalam industri pembinaan sebagai tiang, sebagai platform, especially dalam genus Rhizophora. Juga dalam industri perikanan, iaitu digunakan untuk menjadi sangkar dan perangkap ikan. Dan banyak di kawasan digunakan sebagai curucuk penstabil tebing sungai supaya tebing sungai tidak runtuh. Ia juga merupakan sumber tannin, especially daripada tiga jenis yang tertera di situ. Ia juga merupakan sumber kayu arang, iaitu daripada jenis Rhizophora. Kalau kita lihat di Perak, amat banyak perusahaan pembuatan kayu arang daripada family Rhizophoraceae, iaitu jenis Rhizophora. Ia juga dijadikan sebagai sumber balak, maksudnya boleh digunakan untuk pembuatan perabot, especially daripada jenis Caralia. Jadi Rhizophoraceae ni dia punya habitatnya lah kawasan bakau dan mempunyai persekitaran ekstrim. Bila kawasan ekstrim, dia mesti mempunyai ciri morfologi yang menyebabkan dia boleh survive di kawasan tersebut. Okey, kawasan ekstrim ni biasanya adalah kemasinan yang amat tinggi sebab dia adalah kawasan pertemuan antara daratan dan laut. Jadi kita tahu air laut kan sangat masin, so kemasinan dekat kawasan tersebut agak tinggi. Arus yang ekstrim, okey, sebab ialah kawasan yang pertemuan sungai dan laut menyebabkan dia punya arus ni yang agak ekstrim. Air masuk ke kawasan laut kan daripada kawasan sungai. Angin juga kuat daripada pantai, cuaca ekstrim sangat panas, tanah lumpuh anaerobik, maksudnya kurang pengudaraan kerana banyak lumpur. Akar udara, maksudnya dia boleh pernafasan di luar, di udara, dia bukan dalam sedimen lumpur tersebut. Pertumbuhan juga sangat cepat. Tumbuhan di sini juga menghadapi masalah pengudaraan, di mana untuk mengatasi masalah pengudaraan ini kita ada akar udara. So dengan akar udara ni pertumbuhan boleh bernafas. And then juga lenticel. Lenticel ini kita ada liang pernafasan yang terdapat pada akar dan juga batang. So inilah ketiga keadaan yang perlu diatasi oleh tumbuhan di kawasan paya bakau. So kat sini kita akan lihat biasanya pengecaman spesies daripada family Rhizophoraceae ini adalah berdasarkan kepada ciri morfologinya. Kita akan tengok saiz pokok, bentuk silara atau bentuk pokok dia, bentuk bunganya, ciri morfologi bunga, daun, buah, biji benih, hypocotyl, kulit batang dan juga so spesies daripada Rhizophoraceae ni biasanya adalah pokok. Okay? Jarang saat kita jumpa shrub. Okay? Shrub ni maksudnya cabang ni banyak. Biasanya kita akan jumpa pokok. Pokok maksudnya ada batang utama dengan ciri pengebuasaian yang untuk beradaptasi dengan persekitaran yang daunnya hampir uniform, hampir sama je semua. Daripada daun yang matang dan tak matang hampir sama. Okay, dari segi bentuk dan struktur. Tersusun secara setentang, okay, bertentangan dan dia adalah ringkas. Kita akan jumpa terdapat stipul interpetiola dan bak spika pada hujung ranting. Okay, kita nampak tu yang hujung terkeluar tu stipul. Okay, kita akan nampak stipul tu kebanyakan memang ada pada Rhizophoraceae.
Okay, dari segi daunnya pula, biasanya bentuk obat ke elips. Apexnya tumpul ataupun obtus ataupun tidak mukronat ke mukronat. Dia tidak terlalu tajam. Okay. Tapi daunnya entire tidak jelas. Kadang-kadang dia hingga ke bergerigi ada juga. Daun ni memang sangat tebal. Sangat tebal dan keras, dikatakan sebagai bak kertas. Seperti kertas. Kertas kan keras. Okay. Dan biasanya daun budia ada trichome. Pada setengah jenis kita akan jumpa kelenjar yang dipanggil sebagai kelenjar garam. Ataupun dikenali juga sebagai copeworts ataupun ketuat pada permukaan daun. Dari segi bunga, kalau kita lihat, bunganya biasanya kecil hingga besar. Okay, bersifat simetri. Okay, sama je daripada boleh dibahagi dua lah. Selalunya bisect, sama ada berkelompok ataupun dalam kluster atau sim. Warnanya putih, krim, hijau atau merah. So warnanya adalah pelbagai. So kalik atau sepalnya bentuk cawan. Kita tengok sebelah kanan atas tu atau bawah kita nampak sangat bentuk cawan. 4 hingga 14 kelopak sepal. Petalnya akan sama banyak dengan dia punya sepal. Okay. Ini baju bunganya kalau you all nak tengok dengan lebih mendalam tentang ciri bunga pada family Rhizophoracea. Seterusnya adalah buah. Buahnya adalah bentuk drupe ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai bracts. Okay. Biji dalam kebanyakan spesies bakul bercambah semasa masih dalam bentuk buah dan buah masih pada pokok. Inilah dia dipanggil sebagai percambahan vivipari. Memang sangat popular. Cuba kita tengok kat gambar tu Nampak tak dia punya biji tu masih berada pada buah. So dia akan bercambah semasa buah tu, biji tu masih berada pada buah. So bila buah masak, anak cambah akan gugur ke atas lumpur dan mula terus tumbuh. Anak cambah yang gugur ke dalam air semasa air pasang akan hanyut ke pantai. So still juga dia boleh tumbuh. Cik. So dari segi biji benih dan percambahan, kita kena tengok perkembangan buah tu sendiri, penyebaran biji benih dan juga pembiakan secara vivipari. Okey, kita lihat perkembangan buah dia kat situ daripada hypocotyl sebelah bawah tu, right? And then keluar dia punya biji radikal, biji benih kat bawah tu. And then buah sebelah atas buah, and then kita akan nampak dia akan keluar dia punya biji benih radikal tu, and then akan keluarlah biji benih cotyledon tu yang akan tumbuh jatuh ke lumpur untuk pembiakan vivipari. Okay, ni dia juga boleh tersebar melalui air. Okay. Okey, pembiakan vivipari ni ada dua. Satu dipanggil sebagai vivipari, satu lagi sebagai cryptovivipari. Cryptovivipari pada genus Avicennia, di mana embrio berkembang menembusi kulit biji tetapi tidak menembusi buah. Buah akan terbelah. Cuba tengok dia punya ciri tidak sama. Okey. Untuk yang vivipari pula, embrio berkembang menembusi kulit biji dan buah semasa masih bersama pokok induk. Ini kebanyakan bagi genus Rhizophoracea. Contohnya Bruguera, Syrup, Candelia dan Rhizophora adalah mempunyai ciri pembiakan vivipari. Kita tengok sistem akar dia pula. So akar dia kebanyakannya ada 5 jenis. Sama ada akar dipanggil sebagai akar aerial. So akar aerial ada 5 jenis. Yang ini banir akar aerial. Maksudnya buttress dia bentuk sebagai banir. And then dia juga ada akar jangkang. And then dia ada akar pneumatophore. Okay, dia bukan pneumatophore. And then dia juga ada akar lutut. And then ada sekali dia akar banir memanjang. Lebih kurang dengan akar banir tapi dia lebih memanjang. Seperti kat bawah sebelah kanan kita akan nampak dia adalah akar banir memanjang. Dia juga ada akar bukan akar aerial. Akar aerial maksudnya you nampak kat luar tu, dekat kawasan kat luar nampak. Tapi akar bukan aerial ni ialah akar yang berada dalam tanah. Contohnya pada banir, dipanggil akar banir pada sirop tagal ataupun tengah, dan juga batangnya saja membesar
menjadi sebahagian daripada akar. Contohnya pada Candelia. Okey. So, akar aerial udara yang dipanggil sebagai akar jangkang. Ini yang jelas kalau you lihat di kawasan bakau, kita akan nampak Rhizophora, Bruguiera, Syrinx. Kita akan nampak akar yang terkeluar tu bercabang, akar jangkang keluar daripada batang utama dengan mengukuhkan kedudukan sesuatu spesies bakau tersebut. Akar aerial udara pula itu, ini pneumatophore, tengok kat sini, adalah akar menegak keluar daripada akar lateral. Dia mula-mula ada akar yang terletak secara lateral atas dalam tanah, and then dia akar pneumatophore ni akan keluar daripada akar lateral. Kita ada juga di sebelah kanan tu adalah akar pneumatophore yang besar, agak besar, and then kita tengok sebelah akar pensel. Akar pensel dia bentuk seperti pensel sebelah kiri tu, juga keluar daripada akar lateral. Ini adalah akar lutut, especially pada Bruguiera. Kenapa dipanggil sebagai lutut? Kita lihat dia seakan-akan seperti bentuk lutut. Ini hadir pada genus Bruguiera. Kini akar banir memanjang. So, pengencaman spesies dan jenis dalam Rhizophoraceae telah dilakukan oleh Tomlinson pada 1986. Rhizophora cirinya adalah pokok kecil sederhana. Kita nak tengok dua tadi kan. Yang paling penting genus Rhizophora dengan Bruguiera. So, pokok kecil sederhana besar, akar jangkang, bercabang tetapi tiada pneuma. Ini adalah daun Rhizophora. So, you boleh tengok daunnya. Daunnya adalah daun ringkas, berisik tepi daun licin, apex akut, and then duduk secara setentang, stipul lanceolate. So, stipulnya bentuk lanceolate, yang kat ujung tu bentuk lanceolate. So, ini bunganya, bunga bagi genus Rhizophora. So, kita akan tengok situ pattern ni 4. Sebab kita tengok tadi, bagi family Rhizophoraceae, dia punya pattern 4 hingga ke 14. Buah Rhizophora adalah bentuk ovoid, biasanya dengan satu saja. Okey, untuk spesies utama bagi family Rhizophoraceae ni, kalau untuk family Rhizophora atau bakau, kita akan lihat 5 spesies yang memang penting sangat di Semenanjung Malaysia, iaitu bakau minyak, Rhizophora apiculata, bakau kurap, Rhizophora mucronata, bakau pasir, Rhizophora stylosa, bakau mandul, Rhizophora lamarckii, bakau anamalai, Rhizophora hybrid dengan anamalai. Yang bakau mandul tu lah Rhizophora hybrid dengan lamarckii. Kita dapat daripada Rhizo apiculata hybrid dengan Rhizophora stylosa. So, kita dapat Rhizophora hybrid lamarckii ataupun X lamarckii. Manakala bakau anamalai adalah hybrid daripada Rhizo apiculata dan Rhizo mucronata, dapat Rhizophora X anamalai. Okey, ini Rhizophora apiculata. You boleh baca sendirilah mengenai Rhizophora apiculata yang sangat penting dikenali sebagai bakau minyak. Ini ciri-ciri dia, bunga dia, daun dia dan juga ini pula Rhizophora mucronata, ini bakau kurap. Cirinya anda boleh baca sendiri. Ini adalah ciri morfologi. Ini Rhizophora stylosa, iaitu bakau pasir, juga sangat penting di kawasan bakau. Ini yang saya kata tadi, Rhizophora X lamarckii. Ini merupakan hybrid daripada Rhizo apiculata dan Rhizophora stylosa. Ini bakau mandul sebab dia tidak boleh membiak, dikatakan, sebab dia merupakan hybrid yang tidak fertile. Ini juga adalah salah satu lagi hybrid ya, daripada Rhizophora apiculata dan Rhizophora mucronata. Tengok saiz bunga dia pun agak berbeza. Itu juga dengan buahnya. Okay, seterusnya kita tengok pada Bruguiera yang dikenali juga sebagai mata buaya ataupun tumu atau berus atau lenggadai. Di Semenanjung Malaysia kita ada 5 spesies utama, iaitu Bruguiera gymnorrhiza, tumu merah,
dan Bruguera parvifera, itu lenggadai. Yang dua ni lah antara yang lebih penting di Semenanjung Malaysia. Ada akar banik, akar lutut dan sedikit. So ini daun Bruguera. Ini bagi Bruguera. Ini adalah jenis yang utama, spesies utama Bruguera parvifera dan Bruguera jim, Bruguera cylindrica. Seterusnya kita tengok adalah Siriops. Siriops ni adalah juga antara jenis yang utama dalam Rhizophoracea dan dia merupakan pokok kecil ya. Yang boleh baca lah ciri morfologi di situ. Sirop tagal yang paling popular di Semenanjung Malaysia. Dipanggil sebagai tengal. Nama tempat dia tu nampak itu adalah lenticel ya. And then Pelacalix. Pelacalix sebagai membuluh. Ciri utamanya dalam dahan dia, kalau kita potong sekatan lantas, kita nampak ada lubang. So jenis lain kita ada kita okay. So itulah antara yang you all kena tahu mengenai Rhizophoracea. So bila kita sebut tentang Rhizophoracea, you all kena tahu at least 2 jenis utama dan boleh menerangkan tentang 2 jenis utama dalam Rhizophoracea. Utamanya iaitu Rhizophora dan Bruguera. Okay guys, selamat maju jaya.